Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini aku nak buat satu lagi review tentang saham yang agak popular juga dalam bursa Malaysia. Okay, M-Touch. Okay, M-Touch. Okay, so ada orang minta aku untuk review M-Touch ni, so aku akan review lah sikit tentang M-Touch counter. So sebelum kita pergi review, kita nak tengok lah M-Touch ni buat apa sebenarnya. Kalau kita tengok, dia lebih kepada mobile interactive excellent. Okay, so dia M-Touch is a telecom and media player based in Asia with operation in Malaysia. So sebenarnya M-Touch ni syarikat international. Okay, so kita tengok dia punya servis dia. Service more to the phone lah, mobile. Okay, so M-Touch focus on provision of mobile value added service to more than 40 mobile network. So dia punya basic ataupun dia punya main business dia pada mobile interactive excellent. Okay, so maybe mungkin pada software lah. Okay, alright, so kita pergi sedikit kepada M-Touch ni. Kalau kita tengok dia punya volume agak besar, 102 juta. Okay, dengan pembelian 34 juta dan penjualan 8 juta. So bagi aku saham ni okey dari segi volume dia. Okey, dari segi volume okey, so maksudnya dia boleh naik dan turun dengan kadar yang cepat lah, ataupun kadar yang sederhana. Okey, so sebab dia ada volume yang besar, ni volume yang amat besar ni. Okey, dia ada pembelian dan penjualan yang nisbah 10, 1:10 lebih kurang gitu. Okey. Kita tengok quarter report sikit. Kalau kita tengok quarter report dia amat tidak cantik. Okey, kita tengok the last quarter report, dia dah keluar 4 quarter report, dan last quarter report dia ni rugi yang amat besar. Okey, kita tulis ni berapa revenue dia. So rugi dia 22 juta, memang besar. Okey, dan dia punya revenue dia tak terlalu besar sangat tak terlalu besar. Revenue dia dalam 1.7 juta je, antara yang terkecil jugalah. Okay, dia yang paling besar 17 juta. Okay, tapi selepas tu dia punya revenue memang tak besar lah, just 1.7. Ini paling teruk. Okay, ini paling teruk, kerugian dia dalam 22 juta. Okay, kita tengok annual, confirm annual dia memang teruk. Okay, kalau kita tengok, okay, dia pernah untung pun sedikit. Okay, untung pun dalam 821k, 1.4 juta. Okay, so lepas COVID strike tu, okay, kita tengok dia punya kerugian dia lagi teruk, okay, berbanding revenue. So syarikat ni ada masalah lah dari segi annual quarter report dia. Okay, annual report pun ada masalah. Okay, so kita tengok harga saham dia 0.085. So ini adalah salah satu aku kategorikan sebagai super penny stock jugalah. Okay, sebab dia saham dia bawah 10 sen. Okay, bawah 10 sen. Okay, dia super penny stock. Okay, kita tengok kepada technical charting dia. Okay, so kalau kita tengok technical charting, kita tengok history dia. Kita tengok dia punya saham ni bermula dengan agak bagus sebenarnya. Kita tengok saham ni bermula paling tinggi, agak tinggi sebenarnya. Kita tengok ni, dia punya cecah pada RM5 sebenarnya. Okay, RM5. Okay, ini salah satu saham agak kalau RM5 ni aku kategori sebagai blue chip. Okay, blue chip stock. Okay, saham kayangan lah lebih kurang. Okay, so kita tengok, kalau selalunya saham kayangan ni dia punya pergerakan dia tu memang cantik. Kita tengok kita tengok dia punya pergerakan dia naik, turun, naik, turun, naik, turun. So dia ada satu lagi turun, naik, turun, naik, turun. Okay, kalau kita tengok, kalau kau tengok ni ripple kat sini. Okay, dia punya pattern sebiji macam ni. Okay, kita tengok naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, ada tangga tu kan. So maksudnya dalam lingkungan ni dia punya pergerakan saham dia amat cantik. Okay, kita tengok harga dia pun dalam RM5 ke RM1 paling rendah, RM1 lah lebih kurang. Okay, dalam lingkungan RM1 ke RM5. So saham ni pernah mencapai tahap yang gemilang lah lebih kurang. Okay, so ini masa zaman-zaman dia bagus. Lepas tu dia turun. Okay, lepas tu dia turun, kita tengok turun dia cukup mencanak. Okay, lepas dia turun tu,
Okay, dia buat sideways. Okay, dia turun, dia naik pun sikit je. Okay, sikit. Lepas tu dia turun sikit. So, kebanyakannya aku boleh kategorikan saham ni bergerak secara sideways. Okay, ada sedikit penurunan tapi still dalam keadaan sideways. Okay, so maybe dalam lingkungan ni masa ni mungkin teknologi mobile baru boom, baru meletup. So, syarikat ni masuk dan dia dapat keuntungan. Lepas terlalu banyak persaingan, mungkin dia kalah dengan persaingan dan dia punya saham pun jatuh drop. Okay, so itu adalah salah satu lah. Okay, kita tengok. Terapatkan lagi. Okay, kita tengok lagi dekat saham ni. Okay, lepas dia jatuh tu, dia punya pattern dia kurang cantik. Okay, kita tengok ni naik, turun. Okay, naik sini. Okay, lepas tu dia turun sini. Okay, agak kurang cantik. Lepas tu dia sideways. Okay, so ini memang ciri-ciri saham yang kurang sihat. Okay, memang ciri-ciri saham yang kurang sihat. Okay, so kita tengok lagi dekat. Okay, time frame lagi dekat. Kita tengok saham ni pernah okay, saham ni pada musim 2000 apa ni. Okay, dia masih baik. PKP tu dia jatuh, dia turun, dia jatuh dan dia buat satu support dekat sini buat satu support dekat sini, ni support dia. Okay, dan dia ni resistance dia. Inilah resistance dia. Okay, so lepas okay, masa April tu dia bermain-main dekat kawasan-kawasan sini dalam 6 sen ke 8 sen. Okay, dia bermain-main sideways sebelum dia break. Okay, di support. Okay, this resistance untuk buat satu lagi resistance dekat sini. Okay, so lepas tu dia sampai dekat 12 sen ni. Dia tak tahan, dia tak boleh nak, dia lepas sekejap je. Okay, kalau tengok ni dia lepas sekejap sahaja. Okay, dekat kawasan sini dia lepas sekejap je, lepas tu dia turun. Okay, dia turun balik. So maksudnya 12 sen ni resistance yang amat kuat lah bagi aku. Okay, resistance yang amat kuat. Okay, so lepas tu dia turun, dia sentuh dia punya support 8 sen. Okay, dia naik sekejap, lepas tu dia tak boleh tahan, dia jatuh lagi. Okay, dia jatuh dan dia melepasi support dia yang lama iaitu 6 sen dan dia turun ke bawah sampai ke tahap support dia yang baru 5 sen. Okay, 5 sen setengah, 5 sen dan 6 sen je. Lepas tu dia bermain dekat sini sebelum dia break. Okay, 6 sen dan break 8 sen dan sampai ke setakat ni dia cuba nak break. Okay, dia cuba nak break 12 sen dia gagal. So bermaksud ini adalah penanda aras resistance yang amat kuat. Okay, sebab apa? Sini gagal, sini pun gagal. So bermaksud kalau dia lepas kat sini, okay, kalau let's say okay, minggu depan dia lepas 12 sen ni, bermaksud saham ni nak pergi lagi jauh tinggi. Okay, kena pastikan dia lepas 12 sen ni. Okay, tapi dia gagal dan dia buat penurunan. Okay, menuju ke support dia 8 sen. So kita nak tengok sama dia nak pergi ke atas atau dia nak pergi ke bawah. Okay, kita tengok. So kita selalu kita gunakan dua indikator lah. Okay, beberapa indikator kita tengok MACD. Okay, aku jarang untuk guna MACD cross untuk saham-saham super penny ni sebab dengan size dengan value dia amat rendah, susah nak dijangka lah saham-saham jenis macam ni. So aku guna MACD. Okay, kita tengok MACD menunjukkan dia dah cross. Okay, dia dah cross kat sini, bermaksud dekat kawasan-kawasan sini dia dah cross. So sesiapa yang beli dalam 5 sen dia memang harga yang terbaik lah. So sekarang ni dia dah melepasi. Okay, dia dah melepasi garis kosong, tapi sekarang ni dia dah, kita tengok dia punya cangkuk ni mula nak menunduk ke bawah. So bermaksud dia nak ke bawah. Okay, dia nak cuba nak ke bawah tapi masih lagi strong dekat daily, dekat weekly kita tengok. Untuk MACD kita tengok dia dah cross dekat sini. Okay, tetapi dia masih bawah kepada kosong. So maksudnya kekuatan dia masih belum ada. Okay, dia nak ke atas tapi kekuatan masih belum ada. So kita tengok dia masih berada dekat 8 sen. So 8 sen ni memang support dia lah. Okay, 8 sen ni memang support dia. Okay, tengok monthly dia. Okay, monthly pun monthly sebenarnya dia dah cross kat sini. Okay, ini nak ke atas juga. So bermaksud secara keseluruhan okay, based on MACD indicator, mungkin saham ni nak ke atas, tetapi daily menunjukkan dia mungkin akan buat correction. Ini dipanggil correction. Tunggu correction dia habis. Okay, mungkin dia nak touch 8 sen ni, ataupun dia mungkin nak bawah sikit, okay, 7 sen setengah something like that.
sebelum dia akan meneruskan kenaikan. Okay, based on the MACD lah. So, kita tengok kepada RSI. Okay, RSI dan stokastik. Okay, RSI dan stokastik. Kita tengok. RSI dan stokastik. RSI dan stokastik kita tengok Okay, memang dia based on daily, memang dia nak ke bawah. Tengok ni, dia dah dead cross dekat sini. Okay, dia dah dead cross bermaksud dia nak ke bawah. Okay, dia nak menuju ke bawah. Okay, so tunggu dia oversold. Okay, sebelum kita beli, kalau nak belilah di saham macam ni. Okay, kita tengok ni. Right. So ini pun dah menunduk ke bawah RSI dia. So memang saham ni nak ke bawah. Okay. Lain-lain yang pelik-pelik. Okay, yang penting dah ada dead cross kat sini bermaksud dia memang dah menuju, dah nak menuju ke bawah. So tu daily. So kita tengok weekly pula. Okay, weekly pula ke atas dia dah sampai ke oversold. Okay, oversold, harga oversold kat sini adalah dalam kurangnya 5 sen. Okay, ini memang support dia paling bawah sekali lah. Okay, 5 sen dan sekarang ni dia nak menuju ke atas. Okay, so based on weekly dia nak menuju ke atas. Okay, mungkin dalam beberapa minggu dia akan menuju ke atas lah. Okay, monthly pula. Okay, sama. Monthly pun sama. Okay, monthly dia nak menuju ke atas. Okay, tetapi dia dia makan masa lah. Okay, dia makan masa sebelum dia naik, dia menuju ke atas. Okay, kita tengok apa lagi. Okay, so kalau kita tengok dekat sini kenapa aku cakap dia nak naik ke atas. Okay, kita tengok saham ni dekat kawasan sini. Okay, dekat kawasan sini dekat oversold kawasan sini. Dekat monthly oversold dekat kawasan sini. Okay, dengan kawasan sini. Okay, so kita akan tarik satu RSI dekat sini Kita tarik dekat kawasan oversold dekat sini, kita tarik dekat oversold sini. Okay, nampak? Dia nak menuju ke atas walaupun harga yang sama. So bermaksud saham ni secara keseluruhan apa yang aku boleh cakap, okay, dari segi weekly and monthly mungkin dia nak ke arah ke atas, dan daily ni mungkin dia nak sedang buat correction sebenarnya. Bawah ni mungkin dia nak buat correction, kita tak tahu dia nak buat correction, kita tak boleh nak jangka. Okay, saham penny stock macam ni. Okay, so sama ada dia nak turun ke 8 sen, tapi kalau dia nak turun pun, kalau dia touch 8 sen ataupun 7 sen setengah, okay, bermaksud kalau dia bertahan dekat sini bermaksud dia nak ke atas lagi lah. Tapi kalau dia break 8 sen ataupun lebih kurang 7 sen setengah, so maksudnya dia nak ke bawah lagi. Okay, so kena pantau saham ni. Okay, kalau dia berada dekat sini begitu lama ataupun dia bermain kawasan-kawasan sini, bermaksud dia nak cuba try lepasi 21 sen, 20 sen, 12 sen setengah, 12 sen. Okay, 12 sen. So ada orang tanya adakah dia worth it untuk hold. Okay, bagi aku kurang suggest untuk korang hold saham macam ni. Sebab apa? Satu, daripada segi fundamental dia memang dah kurang baik. Okay, so aku tak sarankan. Okay, maksudnya ini memang masuk, take profit only, lepas tu kita keluar. Okay, dapat profit terus keluar. Okay, saham dapat significant profit terus keluar. So holding rasanya tak sesuai untuk saham bagi ni lah. Sebab kita tak boleh nak jangka dari segi pattern dia, macam mana pergerakan dia. Kadang-kadang dia naik betul-betul, lepas tu dia jatuh, memang dia jatuh teruk. Okay, so kita tak tahu. Okay, tapi boleh watch out dekat kawasan-kawasan support ni. Okay, 8 sen, 6 sen, 5 sen. So kalau dia 8 sen, dia bertahan 8 sen sahaja. Dan dia punya ini masih lagi di atas. Okay, kosong ni bermaksud dia ada peluang untuk dia rebound back. Okay, rebound back. So sebab based on the weekly and the monthly. Okay, saham dari segi weekly dan juga monthly. So dia ada kekuatan dalam weekly dan monthly graph lah. Okay, so itu saja bagi aku untuk counter MTouch. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.